Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syakirah binti Adnan. Nama saya Siti Adawiyah binti Mazlan. Dan nama saya Nur Alia Maisarah binti Abdul Halim. Kami daripada unit Bahasa Melayu 2. Hari ini kami akan melakukan kaedah temu bual untuk tugasan 2 simulasi kami. Penggunaan kaedah ini untuk mengumpul maklumat kajian tinjauan. Cara pelaksanaannya ialah dengan melakukan temu bual secara lisan dan jawapan direkod oleh penyelidik secara bertulis melalui rakaman elektronik. Temu bual didefinisikan sebagai perbualan dua hala yang bertujuan untuk mengumpul maklumat kajian. Temu bual merupakan interaksi bersemuka antara penemu bual, penyelidik dan dengan responden. Menurut Denzin, temu bual harus digunakan lebih daripada hanya sebagai alat pengumpulan maklumat. Temu bual perlu bersifat reflektif dan dapat mencerminkan kehidupan dan keadaan sebenar mengenai sesuatu fenomena. Kumpulan kami terdiri daripada Sarah, Adawiyah dan Syakirah. Orang yang penemu bual adalah Syakirah iaitu saya dan orang yang ditemu bual ialah rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Sarah dan juga Adawiyah. Baiklah, kita akan memulakan. Gagasan atau idea bagi martabatkan bahasa Melayu sering dibincangkan dan diperdebatkan dalam masyarakat, khususnya dari sudut pendekatan yang sesuai untuk mengangkat kembali kedudukan dan penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu pernah dituturkan secara meluas sejak kurun ke-13 Masihi lagi sebagai bahasa perdagangan di Nusantara dan digunakan semasa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Melaka. Usaha perlu dilakukan bagi memartabatkan kembali penggunaan bahasa Melayu dengan mengambil kira kumpulan penutur bahasa Melayu yang besar dan melibatkan beberapa negara iaitu Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand dan juga sebahagian kecil Kemboja. Antara saranan yang pernah diutarakan oleh Datuk Aziz Deraman iaitu mantan Ketua Pengarah DBP, golongan menengah Melayu mempunyai peranan yang sewajarnya. Beliau merujuk kepada pengaruh yang dimainkan oleh kumpulan berkenaan dalam merealisasikan hasrat murni tersebut. Bagi merealisasikan usaha memartabatkan bahasa Melayu, pendekatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan menggunakan bahasa Melayu sewaktu acara lawatan rasmi di luar negara perlu diberi sokongan jitu. Malah, pengumuman Perdana Menteri agar bahasa kebangsaan dipertuturkan dalam urusan rasmi di negara asing yang penduduknya kurang fasih berbahasa Inggeris turut disambut baik oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendekatan yang sama turut dilakukan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang telah berucap dalam bahasa Melayu dalam satu persidangan global di Scotland. Baiklah, pada hari ini saya akan menemu bual dua orang gadis yang cantik dan manis ini bagi mengetahui dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam mengenai peranan dan pemikiran tokoh Barat dan Timur dalam memartabatkan bahasa Melayu iaitu YG Shalaber dan juga Awan Salian. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cik Sarah dan Cik Adawiyah. Apa khabar? Baik. Baiklah. Jika tidak keberatan, saya ingin menembual kamu berdua mengenai peranan dan pemikiran tokoh Barat dan Timur dalam memartabatkan bahasa Melayu seperti yang telah saya katakan sebentar tadi iaitu YG Shalaber dan juga Awang Sarian. InsyaAllah kami bantu apa yang mampu. Baiklah, sebelum itu saya ingin bertanya sedikit kepada Cik Sarah. Bolehkah Cik Sarah terangkan mengenai tokoh Barat iaitu YG Shalaber? Terima kasih kepada Cik Syakirah. Nama penuh YG Shalaber ialah William Gilstein Shalaber. Beliau dilahirkan pada 27 Ogos 1862 di England. Shalaber merupakan salah seorang penulis daripada 55 versi British. Kemudian sejarah Melayu yang telah diterbitkan. Beliau mula-mula pergi ke Tanah Melayu sebagai askar British, kemudian kembali sebagai mubaligh Methodis, di mana beliau bekerja dari 1891 hingga 1948.
Beliau memperkenalkan dan membimbing perubahan sikap terhadap orang Melayu dan Islam yang membolehkan mubalik metodis berhubung dengan secara positif dengan orang Melayu sambil mengekalkan integriti jangkauan penginjilan mereka. Beliau membantu orang Barat walaupun kegagalannya untuk mematuhi jangkauan orientalis Barat. Penghayatannya terhadap bahasa dan budaya Melayu menyebabkan beliau mempromosikan sekolah bahasa Melayu yang menyebabkan beliau berselisih faham dengan ramai mubalik yang lebih suka menganjur dan mengajar di sekolah bahasa Inggeris. Oh begitu. Bolehkah Cik Sarah terangkan mengenai peranan tokoh barat iaitu YG Shelaber dalam memartabatkan bahasa Melayu? YG Shelaber merupakan salah seorang penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu. Beliau aktif bekerja sejak tahun 1891 hingga 1948. Beliau pula yang memperkenalkan perubahan pendekatan terhadap orang-orang Melayu dan orang-orang Muslim. Pada tahun 1891, Shelaber berhasil mencetak Injil Matius dalam bahasa Melayu yang menggunakan aksara Latin. Beliau juga turut mengusahakan syarikat percetakannya dengan mendapatkan bantuan daripada Datuk Dalam. Hebat sekali apa yang telah dilakukan oleh tokoh barat iaitu YG Shelaber. Bolehkah Cik Sarah memberitahu nama syarikat percetakannya itu? Syarikat percetakan YG Shelaber bernama YG Mission Press Methodist Malaya Publishing Shelaber Publishing House. Adakah beliau menterjemah Alkitab sahaja? Bukan itu sahaja. Selain Alkitab, YG Shelaber juga menterjemahkan perjalanan sang penziarah karya daripada John Bunyan ke dalam bahasa Melayu Bapa. Beliau melakukannya bersama dengan Teng Cheng Po. Pada tahun 1909, Shelaber dan teman-teman Tionghoanya merampungkan sebuah adaptasi perjanjian baru ke dalam bahasa Melayu Bapa. Hal ini menandai akhir dari berbagai upaya penerjemahan perjanjian baru di Melaya dalam kurun waktu hampir 20 tahun. Pemikiran YG Shelaber juga turut memainkan peranan dalam bidang bahasa Melayu. Antara hasil penulisan beliau dalam bidang sejarah Melayu termasuklah Hakikat Abdullah bin Abdul Qadir dalam aksara Latin, sebuah buku himne Melayu, kamus, buku tata bahasa Melayu dan terjemahan perjalanan Sang Musafir. Berkolaborasi dengan penulis Melayu Sulaiman bin Muhammad Nur dalam mempublikasikan kitab Kiliran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Pada tahun 1912 pula, versi penterjemahan Shelaber berjaya diterbitkan. Versi Shelaber adalah lebih memfokuskan kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai. Contohnya menukarkan perkataan fasik kepada jahat. Mengapakah YG Shelaber memutuskan untuk berbuat sedemikian? YG Shelaber membuat keputusan untuk berbuat sedemikian kerana untuk menjaga sensitiviti masyarakat Muslim. Versi Shelaber ini memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai supaya masyarakat Muslim tidak berasa tersinggung apabila membaca karya penterjemahannya. Apakah penulisan yang berjaya dihasilkan oleh YG Shelaber? Beliau menghasilkan sejumlah besar tulisan, sebahagian daripadanya ditujukan kepada orang Melayu Kristian, beberapa untuk orang Melayu Islam, beberapa untuk mubalik yang datang ke tanah Melayu dan beberapa untuk ulama. Ini termasuk sejarah Melayu, Hikayat Abdullah, sebuah himne Melayu, kamus dan tata bahasa Melayu dan terjemahan dari Pilgrim Progress. Beliau juga bekerjasama dengan seorang ulama Melayu iaitu Sulaiman bin Muhammad Nur dalam penerbitan bersama seperti Kitab Kiliran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Seperti yang saya katakan tadi, menurut John Roxburgh adalah tata bahasa, kamus dan terjemahan Alkitab kekal dalam cetakan selama beberapa dekad. Bolehkah saya tahu apakah aktiviti keilmuan yang beliau terlibat? Aktiviti keilmuan yang beliau terlibat ialah
Persatuan Falsafah Selat, Cawangan Selat Persatuan Asia Diraja yang dikenali sebagai Cawangan Melaya bagi Persatuan Asia Diraja dan kini dikenali sebagai Cawangan Persatuan Asia Diraja Malaysia dan Fakulti Hartford Seminari. Baiklah, terima kasih kepada Puan Sarah atas penerangan yang sungguh terperinci. Sekarang kita beralih kepada Cik Adawiyah pula. Bolehkah Cik menceritakan serba sedikit tentang biodata tokoh Timur iaitu Awang Surian? Okay, baiklah, terima kasih kepada Syakira. Tokoh Timur kita ni dikenali sebagai Prof. Datuk Dr. Haji Awang Sarian, yang mana beliau telah lahir pada 20 Oktober tahun 1953 di Kampung Pat Bilal Rampah, Pontian, Johor. Beliau merupakan seorang pelbagai ijazah dalam ijazah sarjana muda, persuratan kepujian serta diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun ini iaitu beliau telah beralih menjadi ketua editor di Far Eastern Publisher International. Pada tahun 1978 pula, beliau telah bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai salah seorang editor dalam jurnal Dewan Bahasa. Pada tahun 1984 pula, beliau memperoleh ijazah sarjana sastra dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya, dan beliau juga telah memperoleh ijazah satu lagi iaitu ijazah dalam Doktor Falsafah dalam pendidikan bahasa dari universiti yang samalah, Universiti Brunei Darussalam, iaitu selama setahun setelah beliau tamat ijazah Doktor Falsafah. Jadi jika kita pergi kepada pemikiran Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu, kita dapat lihat banyak perkara yang diluarkan oleh Awang Sarian. Antaranya, Awang Sarian melihat kemerosotan bahasa Melayu dalam dua aspek, iaitu aspek pertama, beliau melihat dari aspek taraf dan juga mutu bahasa Melayu itu sendiri. Selain itu, beliau juga pemikiran Awang Sarian ini juga bersifat kritis, konstruktif, iaitu setiap kritikan disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Beliau juga beranggapan pandangan beliau juga memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat mereka. Beliau juga mengatakan bahasa Melayu sebagai sebagai medium perbincangan ilmiah yang digunakan di dalam Malaysia inilah. Jadi beliau juga berpendapat bahasa Melayu ini merupakan jata negara kita ini merupakan lambang kepada kekuatan bahasa Melayu di negara kita. Jadi akhir sekali beliau menganggap bahawa penggunaan bahasa Melayu ini merupakan bukti kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang mana kita mematuhi undang-undang di dalam negara. Jadi itulah sedikit pemikiran Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Hebat sungguh latar belakang pendidikan tokoh Timur kita, iaitu dikenali sebagai Awang Sarian, dan juga apa yang beliau perlihatkan sepanjang riwayat dia lah. Okey, baiklah. Seterusnya, bolehkah Cik Adawiyah sekali lagi menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai peranan Awang Sarian dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Terima kasih. Kalau nak cerita tentang peranan Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu, banyak. Beliau bukan sahaja memartabatkan bahasa Melayu ini di dalam negara kita, malah beliau turut memartabatkan bahasa sehingga ke persada antarabangsa. Jadi saya akan menceritakan sedikit peranan beliau, peranan penting beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antara salah satunya perjuangannya dalam aspek korpus bahasa, yang mana ia menumpukan pada penggunaan bahasa yang teratur dan berkesan, iaitu berasaskan sistem bahasa.
beliau cenderung bersikap perspektif dalam penggunaan bahasa beliau untuk urusan rasmi seperti laporan, surat, perkedilan dan sebagainya, dan juga dalam bahasa yang mengungkapkan hal ehwal, ilmu dan pemikiran. Dalam hal penggunaan bahasa rasmi, beliau amat kuat menekankan bentuk bahasa yang baku, baik dari aspek keejaan, peristilahan, pemilihan kata, sebutan, tata bahasa dan laras bahasa. Jadi beliau ini banyak menekankan aspek-aspek tata bahasa dalam kehidupan seharian beliau. Jadi kebanyakan daripada peranan beliau itu menumpukan kepada pemantapan bahasa Melayu, iaitu dengan menetapkan tata bahasa yang betul lah dalam setiap laporan yang dibuat oleh beliau. Jadi yang kedua, beliau sumbangan beliau juga jelas dalam perancangan korpus bahasa, iaitu pelibatan dalam membantu merumuskan atau membakukan prinsip dasar beberapa korpus bahasa Melayu, terutamanya tata bahasa dan sebutan seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam bidang tata bahasa, beliau telah menerbitkan sebuah buku dan majalah yang dihasilkannya, khususnya majalah-majalah yang dihasilkan itu mendapat perhatian daripada pendidik dan pelajar kerana cara penyampaian yang dilakukan oleh Awansarian ini jelas dan mudah untuk difahami oleh pendidik dan pelajar. Jadi buku tulisannya yang berkaitan dengan tata bahasa terbit dalam bentuk buku panduan penggunaan bahasa untuk masyarakat umum dan buku yang khusus ditujukan kepada golongan pelajar. Antara buku tata bahasa tulisannya yang pernah dijadikan asas oleh pendidik dan pelajar termasuklah Kesalahan Umum, Penggunaan Bahasa Melayu, edisi pertama dan edisi kedua, Kunci Bahasa Melayu dan juga Ceritera Bahasa. Itu adalah contoh-contoh buku yang telah diterbitkan oleh Awansarian. Banyak sungguh ya. Buku betul. yang diterbitkan oleh Awansarian adalah fokus utamanya adalah kepada institusi pendidikan. Institusi pendidikan terutamanya yang mengambil dalam bidang bahasa dan juga bidang tata bahasa lah. Seperti kita lah. Seperti kita sekarang mengambil bahasa Melayu sebagai salah satu bidang kita. Yeah. Jadi Awansarian ini menjadi tokoh yang untuk dijadikan rujukan untuk kita. Jadi selain itu, dalam bidang sebutan paku pula, beliau ni terlibat secara langsung dalam merumuskan prinsip sebutan paku ini yang berasaskan prinsip fonemik. Prinsip fonemik bersama-sama dengan Ashraf, iaitu salah seorang tokoh Melayu. Membuka rakan rakan untuk okey. Selain itu, beliau turut aktif dalam gerakan mempropagandakan pentingnya sebutan paku sejak awal tahun 1980-an lagi. Beliau ni beliau telah terlibat dalam gerakan ini sejak melalui Persatuan Linguistik Malaysia, sehingga akhirnya Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan penggunaan sebutan baku dalam pengajaran di sekolah bersempena dengan pelaksanaan kurikulum bersepadu pada tahun 1988. Dan seterusnya di Kementerian Pendidikan Malaysia pula, beliau ni mewakili Persatuan Linguistik Malaysia dalam penyusunan buku pendoman sebutan baku. Beserta kaset terbitan bahagian teknologi pendidikan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Lagi kalau kita lihat kegiatan perantaraan dan penulisan yang dikendalikannya tidak terbatas sahaja dalam negara. Seperti saya cakap, dia melampaui sempadan hingga ke negara jiran seperti Thailand, Singapura, Brunei Darussalam. Dan sebagai contoh, di Singapura, beliau ni telah dilantik menjadi salah seorang Kementerian Pendidikan Singapura. Wow, hebat sekali Awansarian ya. Sebagai penatar bahasa sejak tahun 1994 lagi. Manakala di Thailand pula, pelibatan beliau ini dalam penantaran kepada mahasiswa beberapa buah universiti, khususnya di Thailand Selatan, yang sebahagian besarnya bakal melanjutkan pengajian ke Malaysia
pengajian di Malaysia, iaitu di negara kita lah. Jadi beliau ni terlibat dalam penantaran bahasa kepada imam dan guru agama yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantaran mereka pada setiap hari. Jadinya Awang Sarian ni juga menjadi sebagai penterjemah lah. Ya, betul. Dia menjadi penterjemah. Banyak sebenarnya peranan beliau. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya nak menghuraikan satu persatu memang banyak. Tapi itu adalah salah satu. Cuba ringkaskan. Itu adalah salah satulah daripada peranan beliau. Jadi dalam bidang pengucapan awam pula, beliau ni telah berjaya melahirkan pemidato yang baik apabila seorang mahasiswa tahun pertamanya, iaitu Zhang Song atau nama Melayu Nuriyah, telah meraih kedudukan sebagai Juhai pertandingan antarabangsa pidato bahasa Melayu Piala Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2010. Beliau merupakan seorang jurulatih kepada anak-anak muridnya untuk menjadi pidato, dapat berbicara di hadapan orang ramai. Itu adalah merupakan salah satu dalam memertabatkan bahasa Melayu. Dia memupuk kepada generasi akan datang. Bukan sahaja beliau yang pandai dan bijak dalam bahasa itu sendiri, tapi beliau juga memberikan ilmu turun-temurun kepada generasi dan murid-murid beliau. Kerana pada zaman sekarang tidak ramai generasi muda yang fasih akan bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita sendiri. Betul. Jadi sebabkan sekarang ini kebanyakannya adalah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa. Betul. Jadi kita perlu meneliti kembali dalam memertabatkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dalam negara kita, bahasa rasmi dalam negara kita. Itu adalah sedikit daripada peranan beliau sebagai seorang tokoh timur dalam memertabatkan bahasa Melayu. Baiklah, terima kasih Cik Adawiyah. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh dua orang tetamu kita sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa tokoh barat dan tokoh timur iaitu YG Shalaber dan juga Awang Sarian mempunyai banyak persamaan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, termasuklah kedua-dua tokoh ini menerbitkan beberapa buah buku berkenaan bahasa Melayu seperti yang seperti yang dikatakan oleh Cik Sarah sebentar tadi. YG Shalaber telah pun berjaya menerbitkan buku menerusi syarikat penerbitannya sendiri. Menurut Cik Adawiyah pula, Awang Sarian juga telah pun berjaya untuk mengarang beberapa buah buku dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini juga mencurahkan tenaga mereka untuk memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa ini mempunyai kedudukan yang teragung dalam negara ini. Baiklah, seterusnya saya akan bercakap tentang penterjemah. Apa itu penterjemah? Penterjemah merupakan penterjemahan merupakan aktiviti mentafsir dan memahami makna sesuatu teks serta memindahkan semula dalam bahasa yang lain. Aktiviti penterjemah bertujuan untuk menghasilkan karya terjemahan yang membawa konsep dan makna yang sama dengan sesuatu karya ke dalam bahasa yang lain bagi tujuan menyebarkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini membolehkan sesuatu karya atau maklumat dimanfaatkan oleh sesebuah masyarakat dalam pelbagai bidang ilmu seperti aspek pemikiran, sosial, ekonomi dan politik. Seperti yang sudah diulaskan secara panjang lebar oleh Cik Sarah yang manis sebentar tadi, dapat kita ketahui bahawa tokoh barat kita iaitu YG Shalaber sebenarnya merupakan penterjemah yang secara tidak langsung dapat memartabatkan bahasa Melayu dan juga dapat menyebar luas proses perkembangan tamadun. Bolehkah Cik Sarah menceritakan serba sedikit mengenai sumbangan YG Shalaber sebagai penterjemah yang menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi bahasa Melayu di peringkat antarabangsa? Silakan Cik Sarah. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syakira atas soalan yang telah diutarakan. Seperti yang kita tahu, penterjemahan merupakan proses untuk memindahkan sesuatu daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Penterjemahan merupakan cara untuk menghubungkan penutur dalam masyarakat dua bahasa atau pelbagai bahasa.
Berbalik kepada soalan Cik Syakirah sebentar tadi, kegiatan perkamusan daripada YG Syalaber telah pun memberi peluang kepada sesiapa saja yang berkeinginan untuk belajar bahasa Melayu. Kamus yang diterbitkan oleh YG Syalaber mengandungi padanan istilah bahasa Inggeris, bahasa Melayu yang dapat dijadikan panduan kepada penterjemah. Kamus yang diterbitkan secara tidak langsung memudahkan orang Melayu untuk belajar bahasa Melayu dan juga dapat memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke peringkat antarabangsa. Terima kasih kepada Cik Sarah atas penjelasan yang begitu terperinci mengenai sumbangan YG Syalaber sebagai penterjemah yang dapat memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa terutamanya. Berdasarkan penerangan yang telah pun diberikan oleh kedua-dua tetamu jemputan kita, dapat saya simpulkan bahawa sebenarnya kedua-dua tokoh ini merupakan penterjemah. Mereka mempunyai begitu banyak peranan yang tidak dapat Digambarkan. tidak dapat digambarkan. Namun terdapat agak sedikit perbezaan di antara kedua-dua tokoh ini, iaitu Awang Sarian menerbitkan kebanyakan buku yang diterbitkan oleh Awang Sarian sebenarnya untuk institusi pendidikan terutamanya, namun ada juga yang digunakan untuk panduan umum. Betul? Manakala buku yang diterbitkan oleh YG Syalaber adalah contoh seperti yang Cik Sarah sebutkan sebentar tadi, iaitu kamus bahasa Inggeris, bahasa Melayu yang digunakan khusus untuk orang luar untuk mempelajari bahasa Melayu khususnya. Saya rasa itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Sarah dan juga Cik Adawiyah kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk berbual mengenai topik peranan dan pemikiran tokoh Barat dan Timur dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Cik Sarah ulaskan tentang YG Syalaber, manakala Cik Adawiyah ulas tentang Awang Sarian. Awang Sarian. Terima kasih. Okey, terima